يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Surah Al-Imran yang bermaksud, dan hendaklah ada di kalangan kamu, yakni di kalangan orang-orang yang beriman itu, satu kumpulan yang menjalankan kewajiban dakwah kepada yang lain, yakni Islam yang menyuruh pada yang lain dan mencegah kemungkaran. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Bukan saja mengajak kepada Islam, bahkan memperkasakan Islam itu, sehingga berperingkat amal ma'ruf dan nahi munkar yang mensyaratkan tegaknya negara yang melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujudnya kumpulan ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Yang bermaksud akan tetap ada di kalangan umat ini satu kumpulan yang bangun menyatakan yang benar daripada agama Allah. Mereka tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh orang yang mencuakan mereka, sehingga datangnya keputusan. Kebangkitan sebagai sebuah gerakan Islam adalah selaras dengan gerakan tahdid, gerakan pembaharuan yang akan wujud di sepanjang zaman bagi menyatakan bahawa cahaya Islam tidak boleh padam. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka mahu memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, laksana mahu memadam berita minyak yang dipasang. Mereka tidak boleh memadamkan cahaya agama Allah, laksana memadam berita minyak yang diadakan dengan pengurusan mulut saja. Allah tak menyempurnakan cahayanya walau dibenci oleh orang-orang yang nekat. Rasulullah SAW menjanjikan wujudnya gerakan tajdid dan islah di sepanjang zaman yang menyambung cahaya agama Islam. Sabda Rasulullah SAW, Inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujadidu laha amra diniha. Sesungguhnya Allah akan melahirkan tiap-tiap permulaan abad di kalangan umat ini orang yang membaharukan urusan agama, membaharukan urusan untuk menghidupkan amal Islam, menyampaikan kepada manusia dan menegakkannya untuk mewujudkan keadilan manusia sekalian. Kelahiran Parti Islam Indonesia PAS adalah hasil gerakan tajdid. Seawal gerakan diambang kejatuhan khilafah Utsmaniyah, gerakan yang dipimpin oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, yang mengembalikan semangat umat yang mengalami perpecahan oleh serangan pemikiran sekularisme yang melahirkan paham nasionalisme yang sahabat, yang memecahkan umat Islam. Gerakan Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh yang dicetuskan di Asia Barat melahirkan putra-putra Islam ke Asia Tenggara yang datang perantau ini menghadapi cabaran penjajahan. Asia Tenggara menjadi sasaran pertama penjajahan Barat yang gagal menjatuhkan khilafah
di pusatnya mereka menanggung melaju dalam 1511. Oleh Portugis, diikuti dengan Belanda, diikuti dengan Inggris. Mereka melakukan agenda penjajahan melalui syarikat India British dan India Belanda. Golongan Islam menumbuhkan Partai Syarikat Islam tahun 1908 yang ditumbuhkan di Indonesia dan ditumbuhkan cawangannya di Semenanjung Tanah Melayu bagi menghadapi syarikat India British dan syarikat India Belanda. Pihak penjajah mengharamkan Partai Syarikat Islam di Semenanjung Tanah Melayu. Namun syarikat Islam tidak boleh ditahan. Disambung dengan penumbuhan Hizbul Muslimin dan seterusnya penumbuhan Persatuan Islam setanah Melayu yang dinamakan dengan Parti Islam Malaysia pada hari ini. Merupakan hasil gerakan aktif yang melahirkan kumpulan Islam di seluruh penjuru dunia. Gerakan Ikhwan Muslimin di Asia Barat, Jamaah Islami di benua India, dan Partai Masyumi di Indonesia. Puas adalah rangkaian dan mata rantai daripada gerakan Islam yang tersebut. Tujuan utama perubahan PAS adalah untuk mengembalikan kedaulatan Islam dan menyelamatkan seluruh manusia, khususnya di zaman yang terkini selepas kegagalan ideologi ciptaan manusia. Manusia menyaksikan di abad yang lalu keruntuhan komunisme yang menumbangkan seluruh dunia, kuasa besar dunia yang dianggap hebat paling luas wilayah dan kawasan negara hancur berpecah. Dan hari ini tanda-tanda kiamat musnah liberal kapitalisme berlaku di negara barat. Bukan saja keruntuhan moral, keruntuhan nilai kemanusiaan, termasuk keruntuhan ekonomi dan politik, tersebar tanda-tanda kemusnahan. Puncanya ialah kerana ajaran tersebut tidak memenuhi ciri-ciri fitrah manusia, ciri-ciri naluri mereka, sifat-sifat terjadi mereka. Ajaran yang tidak ada roh, yang tidak ada iman kepada Allah dan hari akhirat, yang tidak ada perhitungan dosa dan pahala, menjadikan manusia tidak boleh dikawal sifat-sifat fitrah mereka. Saya baru saja balik yang berkawasan dengan negara komunis. Dalam asli yang sama dibaca dalam media, lahirnya kapitalis yang lebih besar dari negara kapitalis di negara komunis, menunjukkan bahawa pemimpin komunis yang kononnya membela masyarakat yang tidak ada perhitungan dosa dan pahala adalah pengumpul harta yang paling utama daripada negara kapitalis yang menggunakan kuasa diktator yang ada pada mereka. Itu adalah ciri-ciri kemusnahan. Mewakilkan kumpulan Islam, memperkenalkan Islam, mengajak manusia kepada Islam yang menyuruh untuk menjadi penyelamat. PAS adalah parti yang bertunjang dengan tunjang yang teguh dan kuat, yang tidak hanya di zaman cabaran menghadapi penjajahan, dalam perjuangan menentang penjajah, pada menyerahkan pemimpin-pemimpin yang murni, yang suci. Ketika masyarakat di negara kita ada yang terpengaruh dengan komunis, yang terpengaruh dengan British, yang terpengaruh dengan berbagai pahaman dalam pertarungan di antara kuasa timur dan barat, dalam pertarungan untuk menentang penjajah. Ada kalangan orang Melayu yang terjebak dengan
yang terjebak dengan Jepun, yang terjebak dengan komunis. Pimpinan PAS adalah pimpinan yang bebas daripada negara berdiri Jepun dan komunis. Inilah kumpulan yang melahirkan persatuan Islam bersama yang dapat menyelamatkan rakan-rakan yang menjadi tawanan kepada penjajah yang berbagai jenis. PAS menghasilkan suatu matlamat yang jelas dan nyata untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang melaksanakan nilai-nilai Islam dan hukum-hukum menunggu keredaan Allah. Pelembagaan PAS bukan sesuatu mewarisi sistem pemerintahan yang diajar oleh Rasulullah SAW. Bahkan kita yakin bahawa apa yang kita perjuangkan ini mestilah menjadi alternatif kepada sistem pemerintahan warisan penjajah yang meninggalkan masalah kepada seluruh negara bekas jajahan. Walaupun berpuluh-puluh tahun mencapai kemerdekaan, seluruh negara bekas jajahan ini terus bertahap negara miskin dan negara yang sedang membangun yang tak boleh bangun. Menunjukkan sekali kita boleh membebaskan diri dari bentuk penjajahan negara yang menyeluruh. Kita tidak mencapai kemerdekaan yang sebenarnya. Sejarah menunjukkan bahawa menyertai dan berkesan dengan mana-mana termasuk dengan UMNO untuk menuntut kemerdekaan dengan menyalahkan pendirian tugas PAS rupa bentuk negara yang sepatutnya terbentuk selepas negara merdeka. PAS mempunyai acuan yang tersendiri yang ditunjuk oleh Allah dan diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Kita perlu faham, kita bukan sahaja wajib membebaskan diri daripada penjajah asing yang bersifat manusia yang lahir, yang sudah pulang ke negeri dan tanah air mereka. Termasuklah kita perlu membebaskan diri dari penjajahan pemikiran yang sedang membelenggu kita. Sejak sebelum mereka memilih jalan menyertai demokrasi secara aman untuk menegakkan diri kita dengan menyertai keindahan ayat Rasul 1955. Sebab Islam datang ke sini dalam keadaan aman, maka perjuangan kemerdekaan membebaskan pemikiran rakyat perlu pendekatan yang aman. Demokrasi adalah jalan yang dipilih oleh PAS. Walaupun dianggap demokrasi adalah ciptaan barat, bukan semua ciptaan asli ditolak oleh Islam. Kerana sabda Rasulullah SAW, al-hikmatu dhalatul mu'min fa'an wajadaha haqqa. Kebijaksanaan adalah barang tercecer, kepunyaan orang yang beriman. Di mana saja mereka jumpa mereka meskipun. Demokrasi modern adalah dianggap satu kebijaksanaan. Berlakunya kebijaksanaan ini ada orang-orang barat tidak boleh membebaskan diri berbelenggu diktatorship yang menyebutkan mereka dengan hanya demokrasi purba yang dilahirkan di Athens sebelum Masehi. Mereka memodernkan demokrasi melalui sistem yang ada pada hari ini. Setelah pemikir-pemikir dan ilmuwan-ilmuwan mereka mengkaji kitab-kitab fiqh politik yang dikarang oleh ulama-ulama Islam. Muqaddimah Ibnu Khaldun, Al-Ahkam As-Sultaniyah, karangan Al-Mawardi dan Abu Ya'la Al-Qarrar, Turuq Hukmiyah, karangan Ibnu Qayyim, Siyasah Syariah, karangan Ibnu Taimiyah, Adabul Wazir, karangan Al-Mawardi, dan kitab-kitab yang lain diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Mereka tidak mengenali demokrasi modern. Mereka setelah mereka mengkaji kitab-kitab yang melahirkan pemimpin Abu Bakar
radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pemimpin yang diajar oleh Al-Quran tidak berbenah menjadi Tuhan. Ketaatan secara mutlak hanya kepada Allah dan Rasul. Allah yang dipilih menjadi ketua negara menyampaikan ucapan, Ayuhan nas, inni wullitu alaikum wa rasul khairukum fa in ahsantum fa'ajiluni fa'ajiluni wa in asa'tum faqawwiluni as-sidqu amanah wal kadhibu khiyanah atiuni ma ata'tu Allah wa rasulahu fa idza asaytu Allah wa rasulahu fala ta'ata li alaihi. Wahai tuan-tuan, saya telah dipilih menjadi pemimpin kami. Saya bukan orang yang terbaik dengan kami. Sekiranya saya dalam keadaan adil dan baik, atau tidak saya. Sekiranya saya dalam keadaan besok, perbetulkan saya. Benar adalah amanah, bohong adalah tiada. Taatilah saya, selagi saya mentaati Allah dan Rasul. Sekiranya saya tidak mentaati Allah dan Rasul, maka jangan lagi ditaati saya. Inilah prinsip yang diajar oleh Islam, yang melahirkan pehak politik yang dikarang oleh ulama-ulama di dalam kitab berbagai mazhab. Pembaruan demokrasi yang telah dibarat setelah pengajian orientalis mengkaji sedalam-dalamnya amalan di zaman kegemilangan pemerintahan Islam. Mereka melahirkan pemimpin yang bermarwah, yang menjadikan demokrasi mahkamah rakyat. Rakyat menjadi mahkamah yang adil untuk menghukum parti yang memerintah dan pemimpin yang memerintah. Media menjadi saksi yang adil, maka rakyat boleh dihukum dalam masa pilihan raya. Inilah yang memodelkan demokrasi barat, yang melahirkan pemimpin-pemimpin mereka yang selalu dikalahkan dalam pilihan raya dan letak jabatan sehingga berlaku kelemahan. Inilah hasil dari Islam. Malahnya amalan Islam ini ditinggalkan oleh orang Islam ini dengan ukur dan cara yang tidak bermanfaat. Pas mau menghidupkan amalan ini, mengembalikan umat Islam kepada demokrasi yang diambil roh Islam. Pak menjadi lembaga yang pertama sejak zaman dunia. Seterusnya selepas mereka, Pak rebah bangun dalam pilihan raya, memerintah kerajaan negeri, menang di Banten, menang di Terengganu, ditumbangkan di Terengganu, ditolakkan di Banten, walaupun kita didahulukan dengan cara yang tidak begitu rupa, tidak berbawah dan beradab. Kita bukan golongan yang tidak berkuasa. Kita menunggu dengan sabar. Bukan cepat yang kalah dalam tahun 69 menjatuhkan darurat kembali. Kita dapat yang boleh menerima dan boleh menerima kalah. Inilah sikap terbuka yang ada pada fase. Fase istiqamah untuk mendukung sistem politik Islam sebagai terat pemerintahan negara bermula dengan menegaskan sebagai sebahagian Islam yang sumber dan lengkap, termasuk memperkenalkan negara berkebajikan. Jemaah yang paling baru ini bukan asing kepada mereka yang mengkaji Islam. Kalangan yang baru menurut kita sudah menyeleweng daripada perjuangan. Biarlah nanti menyala, kafilah terus berjalan untuk menuju ke matlamat. Pak telah menghadapi berbagai nikmat sejak 1960 ketika menyampaikan pegangan Pak yaitu Islam sebagai cara hidup. Walaupun seruan itu tidak diendah oleh masyarakat Muslim, terutama UMNO sebagai parti pemerintah yang berpegang kepada sekularisme, kerana UMNO tidak mudah menyerah kuasa yang menghalang kemampuan hawa nafsu mereka.
Mereka menganggap pemerintahan bukannya amanah yang mesti ditunaikan. Mereka menganggap pemerintah ada kesempatan untuk mencari kekayaan bagi diri, bagi kroni, bagi keluarga dan sebagainya. Peluang untuk melakukan rasuah sehingga UMNO telah mencalonkan wajah Islam kepada masyarakat yang bukan Islam. Pengalaman lebih, pengalaman pahit manis sebagai kerajaan negeri, pembangkangan kerajaan campuran dan mereka pusat. Ketika dalam usaha menjelmakan sebuah perjuangan emas, Pak menghadapi kekangan amalan federalisme yang dilakukan di tubuh. Ketika kita mengelak kerajaan negeri, iklankan yang terang elok dan sehingga hal ini. UMNO yang memimpin barisan nasional sanggup melanggar konsep federalisme bagi melakukan perkenalan terhadap yang dimiliki oleh parti yang lain. Sanggup menghormatkan keangkat, sanggup wakaf, wajib minyak final, sanggup menafikan hak angkat, sanggup memulakan ekonomi dan pembelajaran, sanggup mewujudkan pembelajaran pusat di negeri, bahkan sanggup menunda pembelajaran bagi mengukuhkan kedudukan. Itulah cabaran yang kita hadapi. Namun ketika kita memerintah kerajaan negeri, kita telah menunaikan tanggungjawab untuk kemampuan. Ketika memerintah sama ada di perintah negeri ada pemerintah kerajaan campuran persekutuan, pahala menggunakan semua kesempatan ini untuk melaksanakan agenda politik Islam seperti memperkukuhkan pendidikan Islam, mengembangkan dakwah Islamiyah dan lainnya. Kita menunaikan tanggungjawab mengikut kemampuan yang ada. Alhamdulillah, pengalaman dalam kerajaan campuran kita telah berani menyeruahkan kebangkitan Islam di kalangan generasi baru Islam. Penyertaan kita dalam kerajaan negeri dan berkuasa di perintah negeri, telah berusaha untuk melaksanakan hukum-hukum pemerintahan Islam, termasuklah mengubah undang-undang tubuh kerajaan negeri Akta dan Perundang, sehingga pembubaran akta jenayah syariah yang dipolemikkan pada negeri. Saya boleh menyesatkan orang Islam, bukan orang Islam berjawab untuk memperkenalkan Islam kepada orang bukan Islam. Hukum jenayah Islam diumumkan oleh Barisan Nasional yang berterang melalui media. Walaupun manusia sedang mengalami penyakit yang tenang, pada jenayah yang meningkat, keruntuhan moral yang parah, menandakan kegagalan undang-undang manusia. Sepatutnya mereka kembali kepada amaran Allah. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydina liyuziqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah zahir keburukan di darat dan di laut, hasil kedua dilakukan oleh tangan-tangan manusia, supaya dihasilkan kepada mereka sebagian perbuatan mereka. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Kita coba memperkenalkan undang-undang jenayah syariah. Di antara undang-undang kisah hudud dan ta'zir, mereka sengaja memetik hudud sahaja sebagian undang-undang jenayah Islam dengan tujuan untuk menakut-nakutkan masyarakat bukan Islam, membodohkan orang Islam dan menakutkan masyarakat bukan Islam. Padahal undang-undang Allah adalah undang-undang untuk mendidik masyarakat, untuk menjatuhkan hukuman tidak mudah kerana syarat-syarat yang keras. Untuk menjatuhkan hukuman mestilah melalui proses kehakiman. Hakim dengan sifat-sifat, saksi dengan sifat-sifat, penjenayah yang memenuhi syarat-syarat keruntuhan moral yang betul, yang tidak terpaksa. Hakim yang berbicara tentang jenayah bukan mencari jalan untuk menjatuhkan hukuman juga,
tetapi mencari jalan bagaimana untuk membebaskan orang yang dituduh. Ini filsafat pergunakan Islam. Bahkan Islam memperkenalkan syariat kepada orang yang bukan Islam dengan tidak memaksa mereka. Pendekatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam masyarakat Madinah Munawwarah yang ada di dalam golongan ahli kitab, Yahudi, Kristen dan Muslim, golongan ahli kitab yang beriman bertaurat dan Injil, menyadari bahawa hukum kisah dan hudud termaktub dalam Taurat yang menjadi amalan mereka, tetapi mereka tidak beramal dengan undang-undang syariat yang ada dalam kitab mereka. Apabila pemimpin dan orang-orang bangsawan melakukan kesalahan, demi untuk menyelamatkan orang-orang bangsawan dan pemimpin yang melakukan jenayah, hudud dan kisah, mereka menghina undang-undang Allah dan mengadakan undang-undang sendiri. Ketika Nabi berada di Madinah